Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat, sidang pendengar, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, para ustaz, para ustazah, para alim ulama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu lagi. Jadi insya-Allah kita ada beberapa soalan. Insya-Allah hari ini kita akan membaca, kita akan bincangkan berkenaan dengan soal jawab agama. Mungkin akan memberi manfaat kepada anda semua insya-Allah. Jadi soalan berkenaan dengan bagaimanakah caranya hendak menghapuskan penyakit mazmumah atau penyakit hati seperti hasad dengki. Seperti hasad dengki, iri hati yang menjadi punca perpecahan di kalangan umat Islam kini. Jadi salah satu daripada perkara yang merosakkan akan agama, merosakkan akan amal kita, ataupun sama ada merosakkan akan amal ataupun boleh menyebabkan merosakkan ataupun melibatkan perpecahan di kalangan kaum, ataupun memutuskan silaturahim di kalangan umat Islam ataupun saudara mara ataupun sebagainya. Dia agama Islam adalah agama yang suci, dan diterima oleh Allah SWT. Mengajar manusia menjadi hamba yang beriman dan taat berakhlak baik. Pada asalnya agama Islam dibangunkan oleh kekuatan yang unggul, iaitu iman dan ukhuwah. Tidak mungkin agama ini dapat ditegakkan dalam suasana perpecahan. Sebab itu disebut disebut apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka perdamaikanlah ataupun hubungkanlah di kalangan saudara kamu yang bertelingkah itu, bertelingkah ataupun bermusuhan itu, kerana terlebih hampir kepada kebaikan bagi orang yang menghubungkan silaturahim itu. Disebut lagi, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atuhim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid. Hubungan di antara orang mukmin, di antara orang mukmin lain umpama hubungan dalam satu jasad. Maka jika satu anggota itu sakit, maka seluruh anggota daripada jasad, anggota daripada anggota badan itu akan demam dan berjaga. Jadi Rasulullah SAW telah berjaya mendidik para sahabat supaya mencintai saudara mereka lebih daripada diri mereka sendiri, dan tidak berhasad dengki atau iri hati, tetapinya sanggup berkorban untuk kepentingan bersama. Para sahabat Nabi SAW, bagaimana didikan Rasulullah SAW dalam mentarbiyah sahabat supaya mereka ni berakhlak dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Lepas tu disebut dalam disebut bahawa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman di kalangan kamu selagi mana mereka tidak mencintai sahabatnya, menyayangi sahabatnya lebih daripada, ataupun menyayangi saudaranya lebih daripada dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi kini penyakit mazmuah itu menolak dengan meluasnya di kalangan orang Islam sehingga menyebabkan berlakunya perpecahan. Keadaan disebabkan daripada hati yang berpenyakit. Tiada sebarang ubat yang boleh menyembuhkannya melainkan kesedaran diri sendiri untuk mengobati penyakit itu daripada terus melarat. Jadi kesedaran untuk mengobati penyakit mazmumah yang ada dalam hati-hati kita. Tidak nafikan perkara yang paling penting, iaitu ilmu pengetahuan. Ilmu yang membicarakan tentang akhlak ataupun membicarakan tentang menyucikan hati itu disebut sebagai ilmu tasawuf, ataupun disebut ilmu akhlak, ataupun disebut ilmu tazkiyatun nafsi. Maknanya pendidikan nafsu, pendidikan diri, hati. Tiga ilmu penting yang mesti umat Islam belajar. Tiap-tiap mukallaf belajar. Yang pertama sekali ilmu akidah, ilmu tauhid, untuk sahkan iman. Itu yang paling penting lah.
untuk sahkan iman supaya mereka itu selamat di akhirat. Dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Bagi siapa yang ada iman walaupun sebesar zarrah, andai kata Allah SWT masukkan dia ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya. Kerana apa? Dia ada iman. Walaupun sebesar zarrah, disebut dalam Quran sebesar biji sawi, sebesar debu sekalipun, maka dia tidak akan kekal selama-lama dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebab itulah kita sebut pada sesi yang lepas, mereka yang masuk ke syurga dua perkara. Yang pertama, sama ada mereka itu beramal, beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Andai kata mereka beriman kepada Allah SWT tapi tidak ada amal soleh, maka mereka sudah ada kunci syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Dan disebut ada di akhirat nanti, ada di kalangan manusia ini yang balik ke akhirat dalam keadaan tidak ada amal, tetapi dia ada iman, dia percaya Allah SWT Maha Pengampun. Akhir sekali Allah SWT memerintahkannya supaya menceritakan, dan Allah Ta'ala menyaksikannya akan perbuatan-perbuatannya di akhirat. Maka mengata Allah SWT kepada hamba itu, adakah ini amalan kamu? Memang amalan dia tidak ada amalan kebaikan, amalan maksiat, dia nak melakukan perintah Allah SWT, tapi dia yakin, dia ada iman, maka dia timbang amalnya di neraca Allah SWT. Maka beratlah amalan dosanya berbanding dengan pahala-pahala amalan kebajikannya. Lalu Allah SWT memerintahkan malaikat menulis di satu lembaran, kemudian ditimbang, iaitu lembaran itu ditulis dengan kalimah la ilaha illallah. Maka beratlah amalan kalimah la ilaha illallah itu berbanding dengan maksiat, maka dengan izin Allah masuk ke syurga. Walau bagaimanapun kita memerlukan mempersiapkan amalan kita di atas muka bumi ini, supaya kita benar-benar diiktiraf oleh Allah, diridai oleh Allah SWT, diiktiraf kita sebagai ahli syurga. Jadi berhubung dengan penyakit hasad dengki ini penting. Sebab itu disebut innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khata. Sesungguhnya hasad itu merosakkan amal perbuatan, amal kebajikan kita seumpama api membakar kayu-kayu kering. Sebab itulah dari sudut ilmu, dari sudut akidah, untuk sahkan iman kita, supaya iman kita iman yang sah. Dari sudut kemudian bila kita ada iman yang sah, maka timbul keinginan untuk kita beribadat, maka memerlukan ibadat yang sah. Maka kita belajar fiqh. Kemudian bila sudah melakukan ibadat, memerlukan kepada keikhlasan, ikhlas untuk qabul, untuk diterima ibadat itu, maka memerlukan kita belajar tasawuf untuk kita kenal penyakit-penyakit. Makin penting kita berubat, kerana andai kata kita berhasad, mempunyai penyakit hasad dengki, maka di akhirat kita akan dibalas, kerana ia adalah salah satu daripada dosa-dosa besar yang wajib kita ubati. Punca utama penyakit ini tidak lain tidak bukan kerana manusia telah mencintai dunia, hubbud dunia, dan menjadikan ia sebagai tunggak kehidupan. Masing-masing cuba memenuhi selera dan kepentingan diri dan bukanlah memikirkan masalah orang lain. Kasih sayang sudah tiada lagi, kebanyakan arahan Rasulullah SAW diketepikan. Setelah kita mengetahui puncanya, mudahlah kita mengubatinya. Lihatlah sabda Nabi SAW, tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mencintai seorang saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dalam hadis dapat kita faham bahawa imanlah menjadi ubat paling mujarab untuk mendapatkan iman, hanyalah berasa takut kepada Allah, gerun kepada neraka dan rindu syurga Allah SWT. Setelah itu kita kembali kepada suruhan Allah SWT dan Rasulnya, iaitu berbaik-baik dan berkasih sayang serta menganggap segala nikmat itu adalah pemberian Allah SWT. Dalam hidup ini kita memerlukan bantuan orang lain. Hendaklah kita selalu ingatkan diri kita sendiri supaya orang yang bersifat mazmumah bukan di kalangan ahli
ahli syurga. Bukan sahaja Allah dan Rasul benci, bahkan seluruh manusia akan membenci. Sebab itulah kita kena mesti ada proses untuk mengubat hati kita. Sebab tu ulama menyebut belajar tasawuf ataupun pendidikan nafsu ini sampai ke kematian, di hari kematian kita, kerana kita kena membetulkan niat, sentiasa dalam keadaan bertaubat, sentiasa dalam keadaan tajdid niat kita, supaya berkekalan iman amal kita itu dalam keikhlasan kepada Allah SWT, dan tak lain tak bukan kebergantungan dengan Allah SWT mesti, kerana Allah itu adalah maksud hidup kita, matlamat niat kita semua lillahi ta'ala, insyaAllah. Jadi selamat, kita bertemu lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.